Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4. Pada kali ini cikgu akan ajar kamu tajuk asas lompatan sudut terbaik, sudut terbaik standard pelajaran 1.10.1, 2.10.2 dan 5.1.3. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 39. Baiklah murid-murid, terlebih dahulu sila baca dan fahami gambar serta teks yang terkandung dalam muka surat 39. Baiklah, rujuk sekarang buku teks tersebut bertajuk Asas Lompatan Sudut Terbaik. Yang pendahuluannya, Chin An sedang berlatih untuk mencari sudut lompatan terbaik bagi mendapatkan jarak lompatan yang lebih jauh. Dia melakukan aksi berlari, melompat sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Maksudnya Chin An sekarang melakukan acara lompat jauh dalam sukan lompat jauh. Maksudnya dia berlatih dalam acara lompat jauh. Jadi ada beberapa perkara yang Chin An lakukan untuk mendapatkan jarak lompatan yang jauh. Jadi dia melakukan apa? Melakukan aksi berlari, lompat jauh mesti berlari, kemudian melompat menggunakan sebelah kaki, mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Maksud mendarat tu kena kedua-dua belah kaki. Baiklah, kita lihat teknik lompatan. Kita lihat teknik lompatan. Yang pertama, bagaimana kita nak melakukan lompatan jauh, lompat jauh dalam acara lompat jauh. Yang pertama, mulakan dengan larian yang pantas. Kita lari laju, kita ambil jarak, kemudian kita lari laju. Itu yang pertama, kena lari dengan larian yang pantas. Kita mulakan dengan larian yang pantas. Baiklah, yang kedua, kita perlu melompat dengan sebelah kaki. Kita pijak papan kan, dekat track jarak jauh tu. Sampai dekat papan tu kita pijak, pastikan jangan lebih garisan atas papan tu. Kaki tu jangan terlebih, biar cukup-cukup ataupun separuh papan. Kita pijak sebelah kaki atas papan tersebut. Kita melompat, kaki satu lagi angkat. Tu maksudnya melompat dengan sebelah kaki. Itu yang kedua. Yang ketiga, melonjak dengan daya yang besar. Kita lonjak dengan daya yang besar untuk mendapatkan kekuatan untuk lompatan kita tu, agar lompatan kita tu pergi lebih jauh. Itu yang ketiga. Yang keempat, melonjak pada sudut lompatan yang tinggi. Maksudnya kita lompat sudut yang tinggi kan. Lagi tinggi sudut tu, lagi jauh akan kita capai. Lompatan kita akan capai. Lagi tinggi kita lompat, lagi jauh lah jarak lompatan yang boleh kita capai. Yang kelima, mendarat dengan kedua-dua belah kaki serentak. Kita kena darat dengan kedua-dua belah kaki secara serentak. Dan yang terakhir, kita fleksikan lutut. Lutut tu kan bengkok kan. Kita fleksikan. Tu maksudnya fleksikan. Fleksi tu maksud kita bengkokkan lutut semasa mendarat. Kita ulang balik. Tadi mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Kemudian apabila kaki mencecah tanah dekat track lompat jauh tu, terus fleksikan lutut. Terus fleksikan lutut. Jadi cikgu ulang balik teknik
teknik. Sebab kamu pun berada dekat rumah, tak boleh nak uji, tak boleh nak latih dekat track lompat jauh. Kita lihat, cikgu ulang balik. Yang pertama, mulakan dengan larian pantas. Yang kedua, melompat dengan sebelah kaki. Satu kaki, kaki yang kuat tu pijak papan. Kemudian angkat kaki yang sebelah lagi tu sewaktu hendak melompat. Okay, yang ketiga, melonjak dengan daya yang besar. Melonjak dengan daya yang besar. Kemudian melonjak pada sudut lompatan yang tinggi. Lagi tinggi kita lompat, lagi jauhlah jarak yang boleh kita capai. Okay, yang kelima, mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Mesti kita mendarat dengan kedua-dua belah kaki secara serentak. Dan yang keenam, semasa mendarat kita perlu fleksikan lutut. Maksudnya kita bengkokkan lutut. Mari kita lihat perkaitan antara sudut lonjakan dengan jarak lompatan. Kalau murid-murid lihat gambar yang pertama, sudut lompatannya adalah 30%, 30 darjah, bukan 30%, 30 darjah ketinggiannya. Jadi Chin An apabila dia lompat pada sudut 30 darjah ataupun sudut tinggi, ia mendapat mata yang tinggi. Maksudnya dia mendapat jarak yang lebih jauh kan. Sebab tu dia dapat 3 mata. 3 mata. Kita lihat gambar yang kedua. Apabila Chin An melompat pada ukuran darjah 15 darjah, dia hanya memperoleh 2 mata saja. Menunjukkan semakin rendah sudut lonjakan yang kita buat, semakin dekatlah jarak yang kita dapat dalam lompatan jauh. Semakin tinggi sudut lompatan yang kita lompat, semakin tinggi, semakin jauhlah jarak lompatan yang kita dapat. Jadi situ ada persoalan. Apakah yang berlaku sekiranya kamu membuat lompatan melebihi sudut 45 darjah? Bagaimana pula dengan sudut 45 darjah? Kan? Jadi dah tentu kita akan mendapat jarak yang lebih jauh. Jarak yang lebih jauh. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi sudut lompatan, semakin jauh jarak lompatan yang boleh kita capai. Itu kesimpulan yang boleh kita buat. Maksudnya kalau nak jarak jauh, kita kena lompat, sudut yang kita ambil tu mesti lebih tinggi, lebih tinggi. Baiklah, latihan di rumah. Tandakan betul dalam petak berkenaan tentang cara untuk mendapatkan lompatan yang jauh. Okay, ini yang cikgu dah tunjukkan tadi. Jadi buat dalam buku tulis, salin, buat kotak. Tandakan betul pada petak berkenaan tentang cara mendapatkan lompatan jauh. Jadi soalan yang pertama, langkah yang pertama, yang 1 hingga 6 tu cuma merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mendapatkan jarak lompatan yang jauh. Okay, mulakan dengan larian pantas ke berjalan pantas. Tandakan. Okay, yang kedua, melompat dengan dua belah kaki atau sebelah kaki. Melonjak dengan daya yang besar atau daya yang rendah. Melonjak pada sudut lompatan yang tinggi ataupun rendah. Sebab kita yang mana satu yang boleh kita dapatkan jarak yang jauh kan. Yang kelima, mendarat dengan kaki lompatan yang sama ataupun kedua-dua belah kaki serentak. Yang keenam, semasa mendarat, fleksikan lutut ataupun luruskan kedua belah kaki. Yang mana satu, tandakan. Okay, tandakan right. Okay, ini contoh latihan macam biasa. Tulis hari, tulis tajuk,
tulis hari, tulis tarikh, kemudian tulis tajuk, asas lompatan, sudut terbaik, standard pelajaran 1.10.1, 2.10.2 dan 5.1.3. Tandakan betul pada petak berkenaan tentang cara mendapatkan lompatan yang lebih jauh. Sama, salin balik ataupun salin sama seperti yang cikgu buat. Tak perlu print, benda simple saja. Boleh buat sendiri, boleh tulis tangan. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada kali ini. Cikgu ucapkan sekian, terima kasih.